Ramli Sarip pecah kesunyian. Selama ini aku hanya diam kerana aku cinta. Selama lebih 4 dekad, suara Ramli Sarip, legenda rock tanah air, bergema di seluruh Nusantara dengan penuh semangat, kasih dan kejujuran. Namun, hari ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, beliau memilih untuk bersuara bukan di pentas, tetapi dalam ruang yang paling pribadi dan menyakitkan, hatinya sendiri. Dan kata-kata pertamanya cukup untuk membuat ribuan hati bergetar. Aku telah diseksa dalam diam. Selama ini aku hanya diam kerana aku cinta. Ramli Sarip, yang kini berusia 72 tahun, bukanlah lelaki yang mudah tunduk pada emosi. Sepanjang hayatnya, beliau digelar Papa Rock, dikenali sebagai ikon ketabahan, kekuatan dan spirituality. Tetapi pada satu pagi kelam di bulan Jun 2025, dalam satu temu bual eksklusif yang diadakan di sudut sunyi rumahnya di Singapura, beliau mula membuka pintu kepada rahsia yang telah lama dikunci, sebuah kisah luka yang tidak pernah diketahui sesiapa. Dan semuanya berkisar kepada seorang wanita, Datin Sapiah Omar, wanita yang pernah menjadi cinta, teman hidup, dan kini sumber duka yang tak tertanggung. "Saya sudah simpan ini terlalu lama," ujar Ramli dengan suara serak yang menggambarkan 1000 malam tanpa lena. "Orang nampak saya senyum, orang nampak saya tenang, tapi mereka tak tahu bahawa saya menangis dalam hati setiap malam selama bertahun-tahun. Apa yang bermula sebagai cinta yang dilihat sempurna oleh khalayak, rupa-rupanya telah lama runtuh di dalam." Ramli menggambarkan perkahwinan mereka seperti sebuah pentas penuh ilusi, di mana hanya beliau yang berlakon demi memelihara kehormatan isteri dan keluarga. Menurutnya, di sebalik gelaran Datin, Sapiah Omar menyimpan sisi gelap yang hanya diketahui mereka yang tinggal serumah dengannya. Dia bukan wanita yang orang sangka. Itu antara ayat yang Ramli ulang berkali-kali. Seolah-olah masih tidak percaya, beliau akhirnya berani menyebutnya secara terbuka. Menurutnya, Sapiah bukan sahaja telah menyekat kehidupan sosial dan seni beliau, tetapi juga sering memperlekehkan dirinya, mencemuh pilihan musiknya, malah mempertikaikan iman dan pegangan spiritualnya. Satu aspek yang sangat dekat di hati Ramli. Bayangkan, aku pulang dari konsert penuh rohani, penuh keinsafan. Tapi sampai rumah, aku dilontarkan kata-kata seperti, "Apa guna engkau nyanyi lagu-lagu itu? Hati engkau tetap kotor." Aku terkedu. Aku tanya pada Tuhan, apa salah aku? Tapi aku tetap sabar, kerana aku fikir, ini semua ujian. Tapi ujian itu terlalu panjang. Ramli mengaku bahawa penderaan emosi yang dialaminya bukan dalam bentuk jeritan atau tangan yang terangkat, tetapi dalam bentuk diam yang membunuh, sindiran halus, pengasingan diri, dan kecurigaan yang tak berkesudahan. Bertahun-tahun lamanya, beliau dikawal secara senyap. Siapa yang boleh ditemui, projek mana yang boleh diterima, malah waktu untuk bertemu rakan lama juga perlu kelulusan. Dia kata semua itu kerana sayang, kerana nak jaga aku. Tapi dalam diam, aku hilang siapa aku. Aku jadi bayang-bayang kepada apa yang orang kenal sebagai Ramli Sarip. Ironinya, walaupun ramai melihat Sapiah Omar sebagai seorang wanita penyayang, lemah lembut, dan penuh sopan santun dalam majlis-majlis awam, menurut Ramli, wanita itu berubah total apabila di sebalik pintu rumah. "Saya tahu ramai yang akan kecam saya kerana akhirnya bersuara. Tapi saya rasa ini bukan tentang buka aib sesiapa. Ini tentang saya menyelamatkan sisa-sisa diri saya yang masih tinggal." Ketika ditanya mengapa beliau bertahan begitu lama, Ramli hanya senyum pahit. "Kerana aku cintakan dia, kerana aku tak mau anak-anak fikir ibu mereka jahat, dan kerana aku tak mau peminat kecewa. Tapi sekarang, aku sedar, bila kita simpan luka terlalu lama, ia jadi racun. Dan racun itu kini hampir membunuh aku, bukan tubuh, tapi jiwa." Tahun-tahun akhir perkahwinan mereka penuh dengan senyap yang menyakitkan.
Mereka tidur di bilik berasingan, hampir tidak berbual, dan hanya berinteraksi sebagai dua orang asing yang kebetulan berkongsi alamat. Ramli berkata, momen paling menyedihkan dalam hidupnya ialah apabila beliau menyadari bahwa wanita yang aku nikahi dulu sudah lama tiada dalam tubuh yang sama. Ramai yang selama ini mempersoalkan mengapa Ramli semakin menjauh dari dunia hiburan, menolak banyak tawaran persembahan besar, malah menolak untuk muncul di kaca TV. Kini jawabannya terbuka, kerana hatinya sudah lama dikurung. Beliau menulis lagu demi lagu untuk meluahkan, tetapi tidak berani menyebut nama. Kini, buat pertama kali, nama itu disebut. Dan dengan menyebutnya, beliau melepaskan sesuatu yang telah lama mengikat dirinya. Lagu-lagu aku sebelum ini semuanya tentang cinta yang agung, tentang perjuangan, tentang mencari Tuhan, tapi realitinya, aku sendiri pun hilang arah kerana hidup dalam ketakutan. Aku takut menyakiti dia, tapi dalam masa yang sama, aku disakiti tiap hari. Namun, di hujung perbualan, Ramli masih tidak menunjukkan kebencian. Aku tak benci dia. Aku cuma kecewa. Mungkin cinta aku terlalu besar, hingga aku sanggup hilangkan diri aku sendiri demi dia. Tapi sekarang aku nak cari balik siapa aku. Biar lambat, tapi aku nak hidup. Bukan hanya wujud. Pengakuan ini tentu akan mengejutkan dunia hiburan Melayu. Ramli Sarip, lelaki yang selama ini dilihat sebagai simbol ketenangan dan spirituality, kini muncul dengan kisah luka yang nyata dan menyayat hati. Tapi dalam keberaniannya bersuara, ada satu sinar harapan bahawa mungkin dalam keberanian ini, beliau akhirnya akan menemui kedamaian. Dan ketika rakaman temu bual berakhir, hanya satu ayat terakhir yang terngiang-ngiang di bilik itu, penuh dengan kesunyian yang panjang. Aku tak akan diam lagi. Sambungan kisah Ramli Sarip, antara diam, derita, dan dosa yang tidak bernama. Suatu petang kelam di awal tahun 1990, ketika hujan turun renyai membasahi jendela rumah mereka di kawasan perumahan mewah Bukit Timah, Ramli Sarip duduk termenung di ruang tamu sunyi. Suasana rumah yang kelihatan seperti syurga di luar, sebenarnya telah lama menjadi neraka yang disapukan langsir senyuman di khalayak. Di dapur, Datin Sapiah Omar sedang menyusun pinggan mangkuk dengan pergerakan tegas. Tidak ada kelembutan di situ, hanya ketelitian yang menyeramkan. Setiap gerakan Ramli diperhatikan, setiap nafasnya seperti diperhitungkan. Saya pernah bangun satu malam, sekitar jam 3 pagi, kata Ramli perlahan ketika mengimbas kembali detik itu. Saya terdengar suara istri saya berbicara dengan seseorang di telefon bimbit dalam gelap. Tapi bila saya tanya, dia jawab dia sedang solat tahajud. Tapi tak ada sejadah, tak ada wuduk, dan telefon masih menyala di bawah bantal. Itu adalah kali pertama hatinya retak. Tapi Ramli, lelaki yang dibesarkan dalam budaya di mana suami harus berdiam, terus memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Beliau menulis lagu Doa Buat Kekasih tidak lama selepas itu, bukan untuk peminat, tetapi sebagai doa untuk dirinya sendiri. Doa agar kekasihnya kembali menjadi wanita yang pernah membuatkan jiwanya berbunga di usia 30. Namun, luka demi luka mulai menghakis keyakinan. Ketika berada di pentas, Ramli menjadi tokoh agung, dirangkul peminat, dan dipuja generasi muda. Tetapi di rumah, dia hanyalah seorang lelaki tua yang dimarahi kerana meninggalkan cawan kopi tidak berbasuh. Ditegur kerana menghabiskan masa berzikir di ruang solat terlalu lama. Dia pernah cakap, aku ni terlalu banyak dengan Tuhan sampai lupa keluarga. Tapi dia tak faham, aku cari Tuhan kerana aku dah tak tahu siapa lagi nak tolong aku. Tahun 1998, ketika Ramli dicalonkan untuk Anugerah Seniman Negara Singapura, beliau menolak. Orang ramai tidak tahu sebabnya. Yang mereka tahu hanyalah alasan klise, mahu beri ruang kepada artis muda. Tapi realitinya, Sapiah tidak membenarkan beliau hadir, kerana malam itu,
ada majlis ulang tahun kelahiran anak saudaranya. Dia kata, kalau aku sayang dia, aku akan pilih keluarga, bukan trofi. Ku korbankan segala-galanya. Tapi lama-lama aku sedar, aku bukan berkorban. Aku sedang terhapus perlahan-lahan. Ramli pernah hampir meninggalkan rumah itu. Tahun 2004, selepas satu pertengkaran yang terlalu dahsyat, di mana Sapiah melemparkan kata-kata, "Kau fikir kau siapa? Kau bukan apa-apa tanpa aku. Tanpa nama Datin Sapiah, siapa peduli kau?" Beliau mengemas beg dan keluar menuju Johor Bahru. Tetapi malam itu, telefon bimbitnya dipenuhi dengan mesej dari anak perempuan sulung. "Papa, jangan pergi. Mama kata kalau Papa tinggalkan rumah, dia akan buat sesuatu yang semua orang takkan lupa." Ancaman itu, aku tak tahu maksudnya. Tapi aku takut. Aku fikir dia akan mencederakan diri. Atau lebih buruk, anak-anak. Jadi aku patah balik. Aku biar diri aku luka, asalkan keluarga tak terpecah. Disinilah misteri dalam cerita ini mulai membentuk lapisan gelap. Apa yang dimaksudkan dengan buat sesuatu? Ramli tidak pernah berani bertanya, tidak pernah ada jawaban, dan setiap kali beliau cuba membina kembali kepercayaan, ada sesuatu yang akan berlaku. Sebuah panggilan dari nombor tak dikenali, sebuah foto lama di dalam laci, atau senyuman aneh dari seorang lelaki yang Sapiah pernah perkenalkan sebagai kenalan lama. Benda yang dia simpan, aku tahu, tapi aku tak tahu apa. Dan sekarang, aku pun tak pasti aku mahu tahu. Dalam satu sesi terapi keluarga pada tahun 2011, yang hanya diketahui oleh beberapa sahabat terdekat, Ramli meluahkan rasa buntu. Beliau menangis pertama kali di hadapan orang luar sambil berkata, "Saya tak tahu lagi suara isteri saya yang mana satu yang benar. Suara yang menyokong saya di khalayak, atau suara yang menghina saya di rumah." Terapis tersebut, seorang wanita tua berdarah Eurasian, pernah berbisik kepada Ramli ketika sesi tamat. Kadangkala, penderaan paling menyakitkan bukan yang meninggalkan luka, tetapi yang menanam keraguan pada diri kita sendiri. Dan keraguan itu membesar seperti racun. Ia mula menjejaskan kesihatan Ramli. Tahun 2016, beliau disahkan menghidap tekanan darah tinggi dan migrain kronik. Dokter menyarankan berehat dari pentas. Tapi Ramli tahu, pentas adalah satu-satunya tempat beliau masih merasa dirinya wujud. Menyanyi, bagi aku, adalah satu-satunya ruang di mana aku masih boleh bercakap tanpa takut disindir. Kini, setelah segala rahsia mulai terlerai, muncul satu pertanyaan yang belum berjawab. Siapakah Sapiah Omar yang sebenar? Bagaimana seorang wanita yang dikenali sebagai lemah lembut di luar boleh menjadi simbol tekanan dalam rumah? Adakah benar beliau menyimpan rahsia tertentu selama ini? Apakah hubungan beliau dengan lelaki-lelaki misteri yang pernah muncul sekejap dalam kehidupan Ramli? Dan yang paling membingungkan, mengapa beliau tidak pernah tampil bersuara walau sekali? Ramli, dalam nada paling tenang, hanya berkata, "Mungkin satu hari nanti dia akan cerita sendiri, tapi aku tak pasti hari itu akan datang." Dan pembaca, seperti Ramli, terus tertinggal dengan bayang-bayang seorang wanita yang wajahnya lembut, kata-katanya manis, tapi mungkin hatinya menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada yang pernah terbayang. Sambungan, bayangan di balik senyuman Ramli Sarip. Ada sesuatu pada cara Ramli Sarip memegang cawan kopinya. Perlahan, dua tangan, seolah-olah cawan itu bukan sekadar alat minum, tetapi tempat terakhir di mana kehangatan masih tinggal. Di ruang tamu rumahnya yang dipenuhi lukisan batik, ukiran kayu Jawa, dan bau gaharu lembut, lelaki itu bercerita bukan dengan semangat seorang legenda rock, tetapi dengan suara rendah, perlahan, dan terkadang putus di tengah kalimat, seperti seorang lelaki yang sudah lama bercakap dengan tembok. "Setiap pagi, saya akan buat kopi, tapi bukan untuk minum," katanya.
Saya hanya nak rasa suasana yang saya bayangkan dulu. Suami isteri duduk minum sama, berbual tentang hidup, anak-anak, masa depan, tapi yang saya boleh cuba senyap. Atau kalau ada suara pun, suara yang menegur, kenapa saya tak tutup tudung periuk betul-betul? Dunia luar versus dunia. Dalam Ramli di mata masyarakat adalah ikon. Lelaki spiritual yang mengangkat puisi dan agama ke pentas rock, yang menyanyikan Camellia dengan penuh perasaan dan kemudian melantunkan zikir dalam nada sufi. Tetapi di balik pentas, dia berperang dengan perasaan hampa, ragu, dan rasa kehilangan diri. Orang fikir saya tenang sebab saya banyak diam, katanya. Tapi sebenar, saya diam sebab saya dah letih menjelaskan sesuatu yang tidak akan difahami. Watak Sapiah Omar, wanita yang selama ini tampil dengan tudung rona pastel, senyuman kecil dalam acara-acara sosial, dan gelaran datin yang dihormati, mula terbentuk seperti kabut. Tidak jahat secara terang-terangan, tidak pernah menampar, tidak pernah menjerit depan anak. Tetapi perlahan-lahan, beliau memutuskan Ramli daripada dunianya. Tidak boleh berkawan dengan sesiapa yang dia tidak kenal. Tidak boleh bercakap terlalu lama dengan peminat wanita. Tidak boleh keluar malam selepas persembahan tanpa penjelasan yang panjang. Kawan-kawan saya makin menjauh, Ramli mengaku. Bukan sebab mereka tak mahu kawan, tapi sebab mereka tahu saya sudah bukan saya yang dulu. Dan setiap peristiwa, jika dilihat sebaliknya adalah kepingan diskret kawalan senyap. Pada 2007, Ramli enggan menyertai konsert gabungan legenda di Kuala Lumpur, sebab awalnya ialah masalah kesihatan. Tetapi menurut sumber rapat, Sapiah berang apabila mendapati bekas isteri Ramli yang pernah menjadi rakan duetnya, turut dijemput. Saya tak mahu awak berkongsi pentas dengan perempuan yang pernah tidur dengan awak, kata Sapiah, menurut Ramli. Dan An secara senyap-senyap menarik diri daripada projek itu, mengambil reputasi buruk sebagai mengada-ngada dirinya. Kesan terhadap anak-anak mereka, 2 perempuan, seorang lelaki, kini semuanya dewasa. Tetapi bayang-bayang hubungan dingin antara ibu dan bapa mereka bergantung pada setiap kenangan. Anak bongsu saya pernah tanya, "Papa, kenapa setiap kali Mama marah, Papa tak jawab?" Saya tak tahu nak jawab apa. Ramli menunduk. Saya cuma peluk dia dan kata, kadang-kadang diam itu lebih selamat. Dan itulah kata kunci Cho Joy, Ramli Sarip. Diam. Diam kerana cinta. Diam untuk anak-anaknya. Diam kerana takut. Namun semakin diam, semakin terguris jiwanya. Dan kini, pada usia 72 tahun, dia berani bercakap. Perlahan-lahan, pahit, seperti orang yang baru saja menggali kuburnya sendiri. Misteri tidak terpecahkan. Namun, ada perkara yang masih gelap dalam kegelapan. Sepucuk surat yang ditulis tangan dan tidak dihantar ditemui oleh Ramli dalam laci pejabat Sapiah pada 2013, mengucapkan terima kasih kepadanya atas pengorbanan dan cinta yang telah lama terjalin, berserta satu baris penutup yang pelik. Saya sangat minta maaf, saya sangat menyesal, saya sangat menyesal. Ramli tidak pernah bertanya. Dia telah membaca Al-Quran dan mendapati ramai orang. Katakan bahawa Anda sangat menyesal. Saya sangat menyesal, katanya. Saya sangat minta maaf. Saya sangat minta maaf. Antara dua dunia. Ketika Ramli muncul di konsert mini di Singapura tahun 2022, ramai kagum dengan suaranya yang masih bertenaga. Tetapi hanya segelintir yang perasan, dia pulang ke belakang pentas sendirian, tidak ada isteri di sisi, tidak ada anak. Seorang kru berkata, Encik Ramli hanya minta sebotol air zam-zam dan satu ruang sunyi. Dia kata dia mahu bercakap dengan Tuhan sebelum menyanyi. Dan mungkin hanya Tuhan adalah satu-satunya saksi kepada apa yang dideritai Ramli Sarip dalam diam selama ini. Menyambung titik. Setiap acara, penolakan anugerah, pembatalan konsert, pengasingan daripada rakan-rakan,
Kemurungan yang tenang adalah pautan dalam reaksi berantai perkahwinan yang terikat dengan pergantungan emosi. Apabila dia berani menoleh ke belakang, dia melihat dengan jelas. Itu bukan cinta, tetapi ketakutan kehilangan apa yang dia pikir adalah cinta. Ramli Sarip, watak kompleks itu, bukan lagi Papa Rock yang heroik, tetapi seorang bapa, suami, seorang artis. Secara beransur-ansur mencari semula dirinya dari runtuhan yang sunyi. Hujan turun pada malam itu, tidak lebat, tapi cukup untuk memadamkan cahaya jalan yang biasanya menembus ke dalam ruang tamu rumah mereka. Ramli duduk sendirian di sofa kulit tua, menatap cermin kecil yang tergantung di dinding bersebelahan pintu masuk. Di dalam pantulan itu, dia melihat seorang lelaki tua dengan mata sayu, bahu melengkung, dan rambut yang tidak lagi kemas seperti dulu. Bukan kerana usia, tapi kerana lelah. Pandangannya terpaku pada pantulan itu beberapa lama sebelum segalanya mulai kabur, bukan kerana cermin, tetapi kerana kenangan yang kembali seperti ombak kecil, menggulung perlahan, memaksa Ramli menelusuri semula lorong-lorong sunyi masa silam. Itu adalah tahun 1986. Sapiah masih muda, cantik, dan memikat dalam cara yang tenang dan penuh rahsia. Mereka pertama kali bertemu dalam satu acara makan malam tertutup di Orchard, yang dianjurkan oleh seorang tokoh perniagaan Melayu Singapura. Ramli baru saja selesai konsert di Johor Bahru dan dijemput sebagai tamu khas. Sapiah duduk di hujung meja, hanya sekali-sekala menoleh dan tersenyum. Saya tidak tahu kenapa, tapi waktu itu dia kelihatan seperti seseorang yang telah saya kenal lama. Ramli bercerita dalam nada separuh bisik. Saya rasa saya tidak memilih dia. Saya ditarik kepadanya. Seminggu selepas pertemuan itu, mereka mula berbual. Awalnya hanya tentang puisi, musik, dan tentang ketenangan. Sapiah kerap bercerita tentang kehidupannya yang penuh disiplin, latar keluarga elit yang menjunjung nilai kesempurnaan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Ramli merasa kecil, dan anehnya, beliau menyukai perasaan itu. Saya pikir, mungkin saya perlukan seseorang untuk membentuk saya. Tapi saya tidak sadar, dia sedang membentuk saya menjadi seseorang yang bukan saya. Kembali ke masa kini, Ramli bangkit perlahan dari sofa, menuju ke almari kayu jati yang menyimpan koleksi pita lama dan kaset rakaman. Tangannya terhenti pada satu kaset tanpa label, dibalut dengan kain batik kecil. Dia tidak membuka, tidak malam ini, tapi dia tahu apa isinya. Rakaman suara Sapiah, bukan dalam bentuk marah, tapi suara doa R. Doa yang dirakamnya sendiri, untuk lelaki yang selalu jauh, walau ada di sisi. Ramli mendengarnya bertahun-tahun lalu, dan tidak pernah tahu bila atau kenapa ia direkam. Mungkinkah Sapiah juga sedang menyimpan rasa? Mungkinkah penderitaan bukan satu hala? Dia meletakkan kembali kaset itu tanpa berkata apa-apa. Ada satu malam, sekitar tahun 1999, Ramli terjaga dari tidur kerana terdengar derapan langkah halus di luar bilik. Ketika membuka pintu, beliau terlihat Sapiah berdiri di ruang solat kecil, memegang sesuatu dalam tangan. Bila ditanya, Sapiah hanya menjawab, "Ini milik lama. Aku cuma nak pastikan ia masih ada." Ramli tidak sempat melihat jelas, tapi dalam giat ingatan, dia mengingat bayangan hitam kecil, seperti kunci. Tapi kunci untuk apa? Peti? Laci? Atau sesuatu yang lebih rumit? Sapiah pernah berkata, dalam satu pertengkaran kecil pada tahun 2002, "Kau fikir kau kenal aku? Kau kenal hanya yang aku mahu kau kenal." Ramli tidak membalas malam itu. Tapi kata-kata itu menusuk, dan sampai hari ini dia masih tertanya-tanya apakah benar begitu. Dan jika benar, siapa sebenarnya wanita yang selama ini tidur di sebelahnya, tetapi hatinya mungkin berada di tempat lain? Terdapat juga satu babak aneh, hanya sekali, dan tidak pernah berulang, yang masih menghantui Ramli hingga kini. Tahun 2010, seorang lelaki tua
berpakaian kemas, muncul di luar rumah mereka, membawa satu bungkusan surat. Bila ditanya, lelaki itu berkata, "Saya hanya diminta untuk serahkan ini kepada Puan Sapiah." Tetapi anehnya, ketika Ramli menyerahkan bungkusan itu kepada istrinya, dia mendapati reaksi Sapiah dingin, terlalu tenang. Dia hanya berkata, "Itu tak penting lagi," dan menyimpan bungkusan tersebut ke dalam almari belakang, lalu dikunci. Dan sejak hari itu, almari itu tidak pernah dibuka lagi. Ramli pernah coba mencari kunci itu, tapi tidak pernah berhasil. Seolah-olah almari itu dan isi dalamnya hanyalah simbol, sebuah metafora untuk semua yang beliau tidak pernah tahu, tidak pernah faham, dan mungkin tidak pernah akan faham. Apa yang membuat kisah ini lebih rumit bukanlah hanya penderitaan Ramli, tetapi kekeliruan yang kini menyelubungi dirinya. Beliau tidak tahu lagi apakah beliau mangsa atau sebenarnya juga pelaku dalam diam. Saya pikir saya ditindas. Tapi mungkin saya juga menyumbang pada kesunyian itu. Mungkin saya terlalu diam, terlalu tunduk, terlalu mudah lari ke musik dan doa, hingga saya tidak pernah berjuang untuk kebahagiaan sebenar. Pemikiran itu menakutkan, dan lebih menakutkan lagi, Ramli mengaku. Dia tidak pasti dia mahu tahu jawaban sebenar. Di akhir malam, beliau keluar ke halaman belakang, di mana pokok jambu air yang ditanam Sapiah 20 tahun lalu masih tegak berdiri. Beliau letakkan kerusi rotan menghadap pohon itu dan duduk dalam hening. Lampu rumah mulai padam satu demi satu. Suara cicak, angin, dan detak jantungnya membentuk irama sunyi. Lalu, seperti biasa, dia bertanya kepada dirinya sendiri. Sekarang suatu hari nanti aku tahu terus semua jawaban. Otsi cuti pandai na aku fesni fitina untuk menerima. Dan malam, sekali lagi, memilih diam. Beberapa hari selepas hujan turun, Ramli Sarip menerima sepucuk surat. Tidak ada nama pengirim. Cuma alamat tulisan tangan di sampul, tulisan yang anehnya sangat dikenali. Tulisannya kecil, tajam, miring ke kanan. Di dalamnya hanya sehelai kertas kekuningan dengan baris kata-kata yang kelihatan seperti diambil dari sebuah puisi, atau mungkin hanya fragmen pikiran seseorang yang pernah menyayangi terlalu dalam dan menyembunyikan terlalu banyak hoax sesekali yang kau anggap luka adalah ingatan yang dipaksa menjadi rahasia, dan yang kau anggap cinta adalah ketakutan untuk kehilangan bayangan. Ramli tidak tahu harus marah atau diam, tapi dia melipat kertas itu, menyimpannya di saku baju, dan keluar ke jalan sempit di sebelah rumah. Jalan yang dulu selalu mereka lalui setiap petang, berdua, sebelum semuanya menjadi asing. Dia berjalan perlahan, seperti mencari sesuatu, atau mungkin menunggu sesuatu yang tak jelas. Dan entah kenapa, pada petang itu, dia merasakan seperti Sapiah sedang mengikutinya dari belakang. Bukan dalam bentuk fizikal, tapi dalam getar angin, dalam bunyi langkah yang tak berbunyi, dalam rasa ragu yang tak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, dalam diam, Ramli terfikir, apakah mungkin dia telah salah tafsir? Apakah mungkin semua yang dia fikir sebagai luka sebenarnya hanya bayang-bayang ketakutannya sendiri? Mungkin Sapiah tidak pernah menyembunyikan apa-apa. Mungkin kunci, bungkusan, kaset hanyalah hal-hal biasa yang dibesar-besarkan oleh imajinasinya yang haus akan jawaban. Tetapi pada masa lain, keraguan itu berubah menjadi keyakinan gelap bahwa benar ada sesuatu di sebalik senyuman Sapiah, bahwa ada orang ketiga yang tak pernah disebut, ada perjanjian lama yang ditandatangani dalam diam, ada dosa yang tidak bernama, dan dia, Ramli Sarip, hanyalah boneka dalam drama yang tidak pernah dia fahami sepenuhnya. Anak-anak kini jarang pulang. Mereka hidup dengan dunia sendiri, jauh dari kerumitan sejarah yang membentuk mereka. Ramli tidak menyalahkan. Dia juga tidak pernah benar-benar memberitahu. Kerana bagaimana mungkin seseorang menjelaskan sebuah kesunyian yang tidak mempunyai kata?
Dalam satu malam panjang, beliau kembali membuka kitab tafsir di mana dia menyimpan keset dan surat-surat lama. Tetapi kali ini, keset itu tiada. Diganti dengan sehelai kain tudung putih lusuh. Tudung yang Sapiah pernah pakai dalam potret perkawinan mereka, yang telah lama hilang entah kemana. Ramli hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dan waktu berlalu, rumah itu semakin sunyi. Pokok jambu air berbunga, gugur, lalu berbunga semula. Kerusi rotan di halaman belakang sudah mulai rapuh. Tapi Ramli masih duduk di sana, kadang-kadang membawa gitar, kadang hanya sebotol air zam-zam dan sehelai kain batik. Tetangga pernah melihat seorang wanita tua, berjubah kelabu, berjalan melewati rumah Ramli waktu senja. Wajahnya dilindungi kain selendang. Tidak pernah berhenti, tidak pernah menoleh, tetapi langkahnya seperti tahu arah. Mereka bertanya pada Ramli keesokan harinya, "Ada orang lalu semalam, kenal siapa?" Ramli hanya tersenyum, lama, lalu menjawab, "Mungkin hanya bayangan, atau mungkin bukan." Dan cerita pun dibiarkan tergantung, seperti sehelai tudung putih di angin senja. Tidak jatuh, tidak terbang, cuma tergantung.